Salam sejahtera kepada Dr. Saravanan dan rakan sekalian. Pagi ini kami akan menghuraikan hubungan antara teori sastera, kritikan sastera dan sejarah sastera. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri, iaitu saya Sarifahini binti Sirajuddin bernomor metrik 162191 dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Tajuk tugasan kami adalah berdasarkan bab 4 Literary Theory, Criticism and History, hasil karya Rene Wellek dan Austin Warren. Tajuk buku mereka iaitu Theory of Literature. Terlebih dahulu, kita perlu tahu apakah maksud teori. Teori ini merupakan pendapat yang bersifat pandangan seseorang yang mempunyai kelayakan untuk menerangkan sesuatu perkara. Manakala sastera merupakan penggunaan bahasa yang berseni dalam menghasilkan sebuah karya. Jadi, dapat kita fahami bahawa teori sastera merupakan ilmu sastera yang membicarakan tentang definisi, konsep, prinsip dan sifat-sifat nilai dalam sebuah karya sastera tersebut. Merujuk kepada hasil penulisan Rene Wellek dan Austin Warren, teori sastera ini dapat dikaji melalui dua cara, iaitu dikaji secara umum dan dikaji secara khusus. Sebuah teori sastera dikaji secara umum melalui kajian prinsip, kategori dan kriteria. Manakala jika teori sastera itu dikaji secara khusus, dia dikaji melalui kajian langsung sebuah karya sastera. Teori sastera ni merangkumi kajian tentang prinsip, kategori, kriteria yang terdapat dalam sesebuah karya sastera. Manakala kritikan sastera dan sejarah sastera ni merangkumi kajian terhadap karya konkret melalui pendekatan statik, di mana karya konkret ni kita dapat melihat dan menyentuh sesebuah karya yang dihasilkan sama ada melalui penulisan ataupun pencetakan. Sastera boleh dilihat sebagai karya selari atau disusun secara kronologi dan sebahagian daripada proses sejarah. Dengan adanya teori sastera, sebuah sastera boleh dilihat sebagai karya selari atau disusun secara kronologi, iaitu ada permulaan dan pengakhiran dan sebahagian daripada proses sejarah. Teori sastera ni bermula dengan sebuah asas penciptaan karya. Selepas itu, kritikan dan sejarah wujud apabila terdapat persoalan, sistem pemikiran, rujukan dan generalisasi. Seterusnya, terdapat beberapa ahli falsafah yang dinyatakan oleh Rene Wellek dan Austin Warren dalam buku mereka, iaitu yang pertama, Aristotle menjadi seorang ahli teori. Yang kedua, Sainte-Beuve menjadi ahli pengkritik. Yang ketiga, Kenneth Burke menjadi ahli yang mahir dalam bidang teori sastera. Dan yang keempat, Blackmore, seorang yang mahir dalam kritikan sastera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan teori sastera antara kritikan sastera dan sejarah sastera. Pada ketika dulu, teori dan amalan sangat mempengaruhi hubungan teori sastera dengan kritikan dan sejarah sastera. Hubungan antara ketiga-tiga bidang ini juga dapat dilihat melalui pandangan yang sentiasa berubah dan diperbaiki selepas pembacaan karya sastera. Dengan itu, wujud hubungan antara teori sastera dengan kritikan sastera dan sejarah sastera. Justru itu, terdapat pihak yang bertindak untuk memisahkan hubungan antara ketiga-tiga ini, iaitu F.W. Batterson, di mana beliau menganggap kritikan dan sejarah bergantung kepada pendapat dan kepercayaan. Menurut Frederick A. Potle, dalam buku beliau yang bertajuk Idiom of Poetry, di mana setiap zaman memiliki konsep penilaian dan konvensyen sastera yang berbeza dan tidak boleh dibandingkan dengan era yang lain. Oleh itu,
Karya sastera tidak dapat dikaji sepenuhnya, dihuraikan ciri-cirinya, dan dinilai tanpa sokongan prinsip, kritikan, dan sejarah. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Kemudian saya akan sambung berkaitan dengan kritikan sastra untuk slide ini. Okey. Kritikan sastra ni dia merupakan ilmu sastra yang mengkaji, mengulas, memberi pertimbangan, memberi penilaian tentang keunggulan dan kelemahan atau kekurangan karya sastra. Menurut Rand Vallet atau Austin Warren berpendapat bahawa pengertian kritik sastra ni dia merupakan penelitian atau studi terhadap karya sastra atau ilmu sastra yang mencukupi 3 bidang. Kritikan yang diberikan ni dia berfungsi untuk memberikan masukan kepada penulisnya tentang kondisi karya yang dihasilkannya dengan harapan akan menjadi bahan baginya untuk perbaiki karyanya. Dengan kata lain, sasaran kritikus sastra ni adalah penulis ataupun penghasil karya sastra. Menilai karya sastra ni secara jujur dan diperkuatkan dengan alasan yang munasabah. Jadi hubungan kritik sastra dengan teori sastra ni adalah kritik sastra ni dia bekerja berdasarkan teori sastra yang di mana ia menjadi landasan dalam memberikan penilaian terhadap karya yang ditelitinya. Seterusnya, dalam hal ini teori sastra ni juga merupakan sumber rujukan bagi kritikus sastra sehingga kritik sastranya ni bermakna bagi penulis ni. Seterusnya kita sambung dengan hubungan kritik sastra dengan sastra sejarah. Menurut Rand Vallet dan Austin Warren ni, kata kritik di dalam kritik sastra ni boleh dihubungkan dengan berbagai bidang yang ada. Contohnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya yang terjadi di suatu masyarakat, sejarah dan sebagainya. Okey, hubungan kait kritik sastra dengan sastra sejarah ni ia berkaitan dengan karya sastra ni dia tidak boleh dinilai tanpa dukungan prinsip kritik sastra. Sebagai contoh seorang sejarawan ni seorang sejarawan sastra ni harus menjadi kritikus dulu sebelum menjadi sejarawan. Seterusnya, sejarah sastra ni dia penting untuk kritik sastra kalau kritik ni hendak bergerak lebih jauh dari sekadar penyataan suka ataupun tidak suka. Jadi pemisahan kritik sastra ni dan sejarah sastra ni seperti yang sering terjadi sangat merugikan kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan dalam bahagian sejarah sastra. Okey, sejak yang pertama, sejarah sastra ni bermaksud bahagian daripada ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra daripada waktu ke waktu. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang hubungan kritik sastra dengan sejarah sastra. Okey, yang pertama ialah seorang kritik sastra yang tidak peduli akan hubungan sejarah ni, dia akan meleset penilaiannya terhadap suatu karya sastra tu. Sebagai contoh, dia tidak akan tahu adakah sesuatu karya sastra tu asli ataupun tiruan, dan dia akan cenderung melakukan tekaan yang melulu terhadap karya sastra tu. Yang kedua ialah sejarah sastra ni dia mempunyai kriteria dan standardnya yang tersendiri, iaitu kriteria dan nilai zaman yang sudah lalu. Jadi mengikut ahli konstruksi negara ni, kita harus masuk ke alam fikiran orang-orang zaman yang kita pelajari. Jadi kita kena memakai piawaian mereka dan menghilangkan prasangka kita sendiri dalam mempelajari sesuatu makna karya sastra itulah. Yang terakhir ialah keseluruhan sesuatu makna karya sastra itu tidak dapat diterjemahkan secara melulu daripada maksud pengarang dan zamannya, tetapi melainkan ia merupakan proses penambahan
Sejarah kritikan dari pelbagai pembaca daripada era yang berbeza. Okey, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.